Assalamualaikum, saya Syafana Damia Imam binti Wanuma, memegang nombor matrik 77664. Kumpulan kami akan membentangkan retorik bahasa iklan dalam kaedah perbandingan. Ini adalah ahli-ahli kumpulan saya, Brigita Hani Anak Naran 77497, Nur Edina Akmalia binti Muhammad Aizam 77439, Huda binti Nur Hakimi 73045, dan Nur Ai binti Jahari 76134. Di dalam rakaman ini, rakan kami Brigita Hani tidak dapat sertai kami kerana ada masalah internet. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Laras bahasa adalah pemakaian kata-kata yang tertentu yang sesuai dalam konteks. Laras merupakan gaya atau penyampaian sesuatu bahasa seperti variasi bahasa yang dipilih daripada sekumpulan variasi yang terdapat dalam setiap penutur. Iklan ini pula difahamkan sebagai suatu kenyataan yang ditulis untuk memberitahu kepada masyarakat tentang sesuatu maklumat. Laras ini merangkumi pelbagai jenis iklan iaitu iklan daripada pihak kerajaan ataupun iklan yang bersifat pribadi. Sebagai contohnya, iklan yang seperti iklan jawatan kosong, iklan tender, iklan ucapan tahniah dan sebagainya. Terdapat beberapa ciri di dalam laras iklan seperti bahasa yang digunakan sangat ringkas dan sangat-sangat berkesan. Penggunaan kata adjektif dan sangat mementingkan ketepatan diksi serta menggunakan retorik pemujukan. Kaedah penyataan iklan pula terdiri daripada kaedah doa, gesaan, lata, umpan, larangan, keyakinan, permesraan, pertanyaan, peristirahatan dan perbandingan. Jadi untuk bulan kami telah memilih untuk melakukan kaedah perbandingan iaitu membandingkan sesuatu barangan dengan barangan yang lain. Seterusnya saya silakan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih Sharifah Non Damia Iman. Saya akan membentangkan tentang kajian lepas. Bagi kajian yang pertama, mereka telah mengkaji kaedah retorik di dalam risalah iklan makanan segera. Antara jenis iklan yang telah diambil dan dianalisis iaitu iklan KFC, Pizza Hut, Pizza Papa John's dan Ayam Mas. Dalam hasil dapatan kajian mereka hanya terdapat 9 kaedah retorik sahaja yang terdapat di dalam iklan tersebut. Antaranya ialah kaedah penyataan, pengisytiharan, kaedah umpan, pemesraan, penyakinan, perbandingan, penyataan, ulasan dan suruhan. Bagi kajian yang kedua, mereka memfokuskan tentang iklan produk kesihatan. Pengkaji ini juga menganalisis jenis-jenis retorik yang ada pada iklan tersebut. Selain itu, mereka juga menjelaskan gaya retorik dengan menggunakan teori retorik moden yang telah diperkenalkan oleh Enos M. Brown pada tahun 1993. Dalam kajian ini, berbagai gaya retorik yang telah diperkenalkan seperti gaya pembandingan, pertautan dan perulangan. Penulis retorik perlu menguasai bidang bahasa seperti tata bahasa, ragam bahasa dan penulisan supaya ayat-ayat yang digunakan lebih gramatis. Kajian yang ketiga berkenaan dengan iklan di radio. Pengkaji ini telah mengumpul iklan-iklan yang mengandungi kaedah perbandingan. Antara unsur-unsur perbandingan yang telah diperoleh dalam kajian ini ialah darjah penghabisan, tingkat kelebihan, tingkat kesejahteraan dan tingkat ketiadaan. Menganalisis ayat-ayat yang digunakan di dalam iklan bagi mematuhi prinsip kesopanan yang telah diperkenalkan oleh Liz. Antaranya ialah maksi santun, maksi persetujuan, maksi kedermawanan dan maksi sokongan. Apa yang dapat dirumuskan di sini ialah kaedah retorik sangat penting dalam mempengaruhi pengguna untuk mencuba apa yang disampaikan di dalam iklan tersebut. Terima kasih. Seterusnya ialah rakan saya iaitu Nur Edina Akmalia. Okey, bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan bahagian metodologi kajian. Kami menggunakan internet. Kumpulan kami menggunakan sumber internet untuk mencari sumber-sumber iklan dan contoh iklan. Bagi bahan ilmiah, kami juga menggunakan buku-buku sebagai rujukan, akhbar dan sebagainya untuk digunakan bagi mengukuhkan isi-isi yang ingin disampaikan. Seterusnya saya serahkan kepada Ain. Seterusnya bahagian dapatan kajian pula, kami memilih 10 iklan yang menggunakan kaedah perbandingan. Saya akan membentangkan 5 iklan yang pertama. Iklan yang pertama iaitu iklan for Gillette Data Red One.
Frasa Fragile data sememangnya pantas, tidak terhad pada 5 MB dan 8 kali lebih laju dari U, tahu siapa, menunjukkan kaedah perbandingan. Pengurus Red1 telah menyatakan bahawa pengguna boleh menikmati pelbagai kelebihan daripada pelan yang disediakan dan pelan ini juga merupakan pelan prospek yang paling jimat menurut Nick Min 2019. Frasa yang digunakan dalam iklan ini menarik minat pengguna dan pengguna ingin membeli rangkaian internet tersebut. Iklan yang kedua ialah iklan kad mesra Petronas. Menurut Selina Jalil 2017, kad mesra Petronas ini yang tertinggi di pasaran dan menawarkan lebih banyak nilai. Frasa 3 kali mata ganjaran terbaik dan perkataan lebih nilai, lebih cepat dan lebih mudah jelas menunjukkan kaedah perbandingan. Pelbagai ganjaran yang jarang didapati sekaligus dapat meringankan beban pengguna. Seterusnya, iklan yang ketiga. Iklan ini menunjukkan iklan makanan ringan yang berjenama Golden Salt 8 PI. Kaedah perbandingan digunakan dalam frasa wajah yang lebih segar dan rasa yang lebih menakjubkan. Melalui maklum balas pelanggan yang terdapat dalam media sosial, mereka sangat berpuas hati dan dengan rasa PI tersebut yang sangat sedap dan membeli sekali lagi kerana sangat memuas hati. Makanan ringan ini sangat memenuhi cita rasa orang ramai yang gemar akan makanan ringan. Iklan yang keempat menunjukkan iklan produk kebersihan iaitu Vanish. Produk ini mengandungi formulasi yang khas untuk memutihkan dan menghilangkan kotoran dan memberi kehalusan pakaian. Frasa 3 kali lebih bermanfaat berbanding peluntur dan menanggalkan lebih kotoran yang jelas menunjukkan produk Vanish mempunyai lebih manfaat menunjukkan kaedah perbandingan. Produk ini juga boleh menanggalkan kotoran degil pada pakaian sekaligus tidak merosakkan pakaian walaupun dicuci beberapa kali. Seterusnya iklan yang kelima iaitu menunjukkan iklan produk kesihatan. Produk ini selamat digunakan kerana mempunyai logo halal yang telah diperakui oleh JAKIM dan mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Kaedah perbandingan ditunjukkan dalam frasa membakar lemak 5 kali lebih pantas. Produk tersebut selamat digunakan sekaligus dapat mencapai impian mereka yang inginkan badan yang lebih ideal dan menarik. Seterusnya saya serahkan pembendakan ini kepada rakan saya. Bagi iklan seterusnya ialah iklan Lifebuoy. Produk ini meyakinkan bahawa produk Lifebuoy berkesan melindungi pengguna daripada jenis-jenis kuman yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Produk Lifebuoy tidak menggunakan bahan aktif seperti produk-produk lain yang boleh membawa kesan buruk kepada pengguna. Iklan seterusnya ialah iklan Garnier. Terdapat kaedah perbandingan dalam iklan produk Garnier. Antaranya frasa yang digunakan ialah wajah 60% lebih putih, cerah merona, cantik bersinar bagai sakura. Wajah pengguna akan lebih putih dan cerah daripada pengguna sebelumnya jika menggunakan produk tersebut. Dalam tempoh masa 4 minggu amatlah singkat dan pengguna biasanya inginkan produk yang memberi hasil yang pantas. Bagi iklan yang seterusnya ialah iklan produk pencuci. Produk ini dapat menanggalkan kotoran atau kesan lemak lebih cepat berbanding produk-produk yang lain. Produk ini adalah untuk memudahkan hidup masyarakat. Beliau juga ingin memupuk nilai kebersihan dalam masyarakat. Bagi iklan ini pula ialah iklan pencuci pakaian jenama Downy yang menggunakan frasa 2 kali lebih banyak dan lebih banyak
lebih wangi dan anti bau untuk menarik perhatian pengguna. Produk baharu Downy yang mengandungi lebih banyak kandungan dan lebih wangi dan anti bau berbanding produk Downy yang sebelumnya. Produk Downy Sunrise Fresh memberi kesegaran berpanjangan serta membuat pakaian menjadi lebih lembut. Bagi iklan yang terakhir, perasa 100 kali lebih yakin dan 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Perasa ini dibanding sabun biasa, yang menunjukkan bahawa Dettol adalah lebih bagus daripada sabun biasa. Matlamat mereka adalah untuk memperluaskan langkah mencegah bagi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kuman di tangan, badan, pakaian dan permukaan. Itu saja. Mia, Okay, sorry. Secara kesimpulan kami telah memilih 10 contoh iklan yang menggunakan kaedah perbandingan yang terdapat di media massa. Kaedah perbandingan ini banyak digunakan pada iklan-iklan produk seperti makanan ringan maupun iklan rangkaian internet. Kami juga telah mengkaji bahawa kaedah ini sangat berkesan dalam menarik perhatian para pengguna. Selain itu, kaedah ini juga telah mempengaruhi atau mendorong pengguna untuk membeli barangan sesuatu produk. Hal ini dikatakan demikian kerana kumpulan kami berpendapat bahawa kaedah ini menggunakan bahasa yang sangat ringkas, namun dapat mempengaruhi pengguna untuk membentuk tanggapan atau mengubah fikiran seseorang. Kaedah tidak dinafikan bahawa kaedah perbandingan dalam iklan ini sangat mempengaruhi dan serta dapat memberi kesan kepada pengguna. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami. Untuk Madam Marina, Puteri Kadazan berkain kelingkan. Senyum seikhlas menyambut tamu. Sekalung penghargaan kami titipkan. Tidak terbalas jasa dan baktimu. Sekian, terima kasih.